Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ala man nafa'a bihi wa Qala mu'allif kata sallallahu alaihi wasallam, khususan tariqatun Naqsyabandiyah al-Khalidiyah. Al-Imam Ar-Rabbani Mujaddid Al-Fustani Syekh Ahmad Faruqi As-Sirhindi radhiyallahu anhu kata sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia merupakan seorang daripada masyayikh akabirin Naqsyabandiyah. Di dalam di antara surat yang terhimpun di dalamnya itu maktubat Imam Ar-Rabbani. Ketahuilah bahawasanya tariqah yang paling akrab dan awfa dan aslam dan yang ahkam, asdaq dan aula dan a'la dan ajal, araf, arfa dan akmal dan ajmal ila tariqah Naqsyabandiyah al-Aliyah. Ini antara ucapan diberikan oleh Ikhwan, oleh Imam setengah daripada akabirin. Masyayikh akabirin maknanya masyayikh yang terbesar dalam tarik Naqsyabandiyah al-Khalidiyah. Di antara Naqsyabandiyah ni akrab, paling hampir, paling dekat, paling tinggi, paling selamat, ya. Terlebih aula, terlebih maknanya tinggi martabatnya, terlebih sempurna, terlebih akmal. Ya, semoga Allah SWT mensucikan akan roh-roh ahlinya dan mensucikan akan sir batin rahsia para masyayikh. Kemudian mereka mencapaikan derajat yang tinggi ini dengan berpegang dan menuruti akan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhkan daripada perkara-perkara bid'ah dhalalah, serta mereka menempuh jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mana-mana tarekat yang tidak berpegang pada Quran dan Sunnah itu bukan tarekat yang muktabarah. Tarekat yang sesat, yang tidak betul, dan tak dinamakan tarekat. Mereka berjaya mencapai kehadiran limpahan Allah SWT secara berterusan dan syuhud, serta mencapai makam kesempurnaan dan mendahului mereka itu akan yang lain. Adapun Imam Ar-Rabbani Mujaddid Al-Fustani telah menerangkan kelebihan dan keunggulan tariqatun Naqsyabandiyah dengan beberapa lafaz yang ringkas dan padat. Itu menerusi pengalaman kerohaniannya. Beliau merupakan seorang daripada mujaddid itu pada abad yang ke-11 Hijrah. Dan sebelum beliau menerima silsilah Naqsyabandiyah, beliau telah menempuh beberapa jalan tariqah, Jastiyah, Qadiriyah, Syahwardiyah dan Kubrawiyah dan beberapa tarekat yang lain. Banyak ditempuh di masuk dengan cemerlang dalam kedudukan tarekat-tarekat tersebut, serta memperolehi khalifah dan sanad ijazah. Pengalaman di luas dalam perjalanan kerohanian turut-turut jalan-jalan tarekat yang lain. Dan beliau telah menerima tarikah silsilah, iaitu Aliyah, Khawajakaniyah, Naqsyabandiyah daripada gurunya Muhammad Baqi Billah radhiyallahu anhu. Dan beliau telah berpendapat bahawa dari kesemuaan jalan tarikah yang paling mudah, paling faedah, ya, paling cepat sampai, dan itu di antara doa Kutubul Kabir Sayyid Ahmad Bahauddin Qarsam Basirah, orang jalani jalan ini cepat terbuka pembukaan kerohanian. Dan paling maknanya mudah dijalani, cepat kesampaiannya. Telah memilih serta menunjukkan jalan kepada para penuntut.
Dan di antara doa dia, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada kami kurnia yang baik, cukup lagi mencukupi dengan limpahan faid ataupun fuyudat, limpahan kerohanian yang tersebar di alam maya. Kemudian pengasas Tariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Imam Kabir Qutbul Kabir Sayyidina Syekh Bahauddin An-Naqsyaban Bukhari radhiyallahu anhu telah bersujud selama 15 hari di hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehinaan dan merendahkan diri, dan dia berdoa memohon kepada Allah taala agar ditemukan dengan jalan tariqah yang mudah dan senang bagi seorang hamba bagi mencapai akan zat yang maha esa, supaya mencapai akan makrifat zat Allah taala yang maha sempurna, sampai kepada peringkat makrifat yang tinggi dengan cepat. Kemudian Allah taala telah mengkabulkan permohonan dan munajat Al-Imamul Kabir dan menganugerahkan tarekat yang khas, masyhur dengan sebutan dinisbah kepada Naqsyaban atau digelar dengan Naqsyabandiyah. Naqsyah berarti lukisan, naqsyah itu lukisan, adapun tanda, adapun ban itu maknanya berarti dengan terpahat. Itu Naqsyaban, satu ukiran yang terpahat. Apa makna sini? Iaitu Naqsyaban pada maknanya adalah ukiran yang terpahat, dan maksud dia mengukir kalimah Allah di dalam hati sanubari. Dalam hati kalbi kita tu, kita ukirkan sehingga ia benar-benar terpahat pada pandangan mata hati. Ya, iaitu pada pandangan basirah kita tu, kalbi tu kita ukirkan kalimah sehingga dia tepat. Ya. Dan dikatakan bahawa Syah Naqsyabandiyah tekun, ini imam kita sendiri tanya, Imam Bahauddin An-Naqsyaban radhiyallahu an, dia sendiri tekun mengukir benda. Kalimah tu dipahatkan, dibayangkan, dimulahazahkan di kalbi dia tu, sentiasa diukir dalam hati, sehingga ukiran kalimah Allah tu tersebut telah terpahat di hati dia. Dan amalan zikir seumpama ini masih diamalkan dalam sebilangan besar tarekat Naqsyabandiyah. Apa dia? Itu menggambarkan kalimah Allah. Kalimah Allah itu digambarkan ke kalbi. Ditulis ya pada hati sanubari dengan tinta emas. Kita bayangkan, di banyak ada setengah dari masyaikh digunakan bayangan Nur Muhammad, dibayangkan kalimah bentuk nur. Di sini dibayangkan bentuk warna keemasan. Kalimah Allah itu bukan Allah, kalimah Allah. Allah tidak bertempat. Maknanya isim yang mulia tu, lafzul jalalah tu kan. Kalimah jalalah yang mulia tu dibayangkan dengan kalimah Allah, letak tu ke hati, tepat, jangan bagi dia bergerak, sentiasa jalan. Satu. Dan kedua, membayangkan hati itu sedang menyebut. Hati kita tu bayangkan dia betul, Allah, Allah, Allah. Dia menyebut, kita diam. Tekan sampai peringkat dia sebut tu kita dengar. Dia tamkin, dia sebut tu kita dengar. Dia diam, jalan dalam Allah, 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 Allah. Ya. Kalau abang kata gulung, macam-macam style. Yang penting dia nak apa tu, ke tempat tu kena dimasakkan dengan zikr. Sehingga bunyi zikir tu makna diistighdarkan. Bunyi zikir tu terperhati Allah, Allah dalam tu. Membayangkan hati sedang menyebut. Hati kita tu kita bayangkan, dengar, perasaankan, disebut Allah, Allah, jalan dia. Sehingga lafaz Allah Ta'ala tu benar-benar terpahat di lubuk hati. Ya, dia diam ni di jalan. Itu perlu pada zikir yang banyak. Pada suruh kita sentiasa buat muraqabah qalbi. Kemudian silsilah Aliyah Naqsyabandiyah ni dinisbahkan kepada manusia paling afdal selepas Rasulullah SAW. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana telah disepakati oleh sekalian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebaik-baik insan sesudah para nabi dan rasul alaihi wassallam.
Kemudian asas tarekat ini adalah seikhlas hati menuruti sunnah nabawiyah, ya, dan menjauhkan diri daripada segala jenis bid'ah, merupakan syarat yang tetap. Ya, bagi bawa amalan bid'ah tadawi itu bukan tak ada kena-mena dengan Naqsyabandiyah. Jaga. Ada pengacau-pengacau yang menamakan dengan tarekat Naqsyabandiyah lah, itulah macam-macam. Sedangkan amalan mereka ni kau menjadi rosak. Sedangkan amalan ni yang merupakan sunnah yang paling kuat, amalan bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab setengah ulama mengatakan sanad yang paling bersih lebih sanad hadis ni tarekat. Sebab diambil dari wali-wali ke wali-wali. Jalan orang semua hebat-hebat. Semua hebat, handal-handal jalan-jalan segi kerohanian. Seperti doa ni banyak mengukur jalan kerohanian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Apa makan? Allah Ta'ala tidak hanya lihat zahir kamu saja, dengan banyak ilmu kamu, dengan banyak pengaruh dah, Tuhan tengok dalam. Siapa saja tak kira kau banyak ilmu ke, kau kurang ilmu, dalam bersih je, dia layak menjejak maqam makrifat kepada Allah Ta'ala. Sebab jalan terdekat sebelum dia ada lain sikit. Ya. Tak kira. Kita syarat nak jadi alim besar. Jadi nak jadi pangkat dekat dengan Tuhan yang alim besar, banyak alim 5, 6, 10 mazhab. Minta syarat. Sebab Tuhan tidak tu. Maafi qalbikum. Dalam batin hati kamu, bila Tuhan itilak ada di situ, dia tawajuh, dia berhadap, dia hudur kepada Ta'ala, maka darab ini. Ya. Tapi sepaling kurang ilmu dia kena ada ilmu syariat, dia kena ada kadar fatwa, itu paling kurang kena ada lah. Jangan tak ada langsung. Kena mati kan apa benda nampak dia kata Tuhan, kacau lah kan. Dia membezakan antara qadim, ya, muhdas. Jadi dia kena beza. Kurang usuluddin, dia mantap untuk pakaian. Fiqh untuk amalan dikemas ada. Mana dia belajar kena ada ilmu yang menerangkan dengan betul. Itu juga ilmu tasawuf yang zahir. Kemudian dia menjalani jalan. Dia suci dalam betul-betul tempat pandangan Allah itu disucikan. Tuhan itina atas batin dia cantik je. Tak apalah, berangkatlah martabat tu. Kemudian asas tarekat ini adalah seikhlas hati menuruti sunnah Rasulullah SAW. Sebab itu dalil itu. Mana-mana tarekat sufiah pun pintu makrifat, dia mesti jalan kepada jalan Rasulullah SAW. Dia mesti lalu pintu Nabi SAW. Dan menjauhkan diri dari segala bentuk-bentuk bid'ah. Dan tarekat ini mengutamakan jazbah suluk. Ya, jazbah suluk. Tarikan ataupun Allahu yajtabi ilaihi ma yasha. Kerana menarik akan orang dikendaki. Dan jazbah, mana tarikan amat penting dalam zikir. Ismu zat kita gunakan, dia ada jazbah. Ya, tahlil dia banyak main suluk, perjalanan kemudian ditarik. Ini jazbah, suluk. Suluk, jazbah. Dia ada dua benda berlain. Dia dua peringkat. Dia guna ismu zat, dia cepat dapat jazbah. Yang mana dengan berkat tawajuh seorang syekh yang sempurna, akan terhasillah kepada seorang penuntut itu beberapa ahwal. Itu penting. Dalam tarekat kita ni, dia penting jalan apa? Zikir, muraqabah, rabitah. Itu penting. Zikir, mudawamah. Jangan putus zikir. Sentiasa jangan putus. Kalau putus, istighfar balik. Minta ampun dengan Tuhan. Kemudian muraqabah. Ada banyak bentuk. Alakan akan cerita muraqabah. Macam-macam jenis ada. Kemudian rabitah. Sini tengok rabitah persambangan ni penting. Sebab tawajuh yang kita buat biasa, tawajuh itu ialah rangkaian curahan fuyudat anwar daripada atas ke bawah. Ya. Kalau tu abang mursyid, masyarakat bawa tu, nur kau buka, kau macam boleh petik buah je. Masuk untuk lalu. Ya. Beberapa ahwal dan kafiat dinamakan zauq dan syauq. Penuntut itu bertambah. Sebab pentingnya dia punya rabitah dengan mursyid dia. Sebab tu mursyid apa benda yang kita dapat dengan dia, dia kena sangka baik. Memang dia lah yang kita kata, dia ke mursyid dapat benda. Tak boleh tu. Kita kena letakkan taraf mursyid kita, dia lebih daripada kita. Ke mana pun. Walaupun segi syariat kita tengok, kadang-kadang ilmu tak apa pun. Tak, itu ilmu luar. Di kerohanian. Kita kena jaga tu. Ya.
Dengan mursyid adab cukup kuat. Jangan ada sebarang terlintas hati kita mempertikaikan dia. Pertikaikan dia berdentum dia tu. Kita kena jaga betul. Sebab dia lah penghubung sanad kita dengan guru atas. Sebab tu dia kena sentiasa mursyid tu kena ada dalam rohani dia. Jadi mursyid kita pula dengan mursyid atas pun macam tu juga. Sampai kepada Rasulullah SAW. Dia berangkat. Tak boleh putus. Ya. Itu dipanggil sebagai rabitah. Kita berabitahkan dengan mursyid kita berabitahkan dengan mursyid dia, mursyid atas dengan rabitah atas, rabitah sampai sana bakal sampai Rasulullah SAW. Apa yang kita nak. Rantaian tu ada. Rantaian kerohanian tu. Itu dia punya nur turun, dia nak pakai itu. Ya. Tadi itu nak bin Al-Anwar. Mataya itu dan asrar. Al-Anwar segala nur itu mataya, kenderaan. Segala sir asrar kita betul ada. Dan merasakan kelazatan khas zikir dan ibadat serta memperolehi ketenangan dan ketenteraman jiwa dia. Dan seorang yang mengalami akan tarikan jazbah disebut dia sebagai majzub, allazi juzibah, orang yang ditarik oleh Allah Taala. Siapa yang narik? Allah Taala. Bila orang tu dapat tarik, sebab dia nak tikai, dia ni dapat. Bukan kau punya. Kau nak menyempitkan rahmat Tuhan ke? Orang gila orang apa? Ahli maksiat kadang rompak penyamun boleh jadi wali. Sebab apa Tuhan nak dia tarik lah. Kan? Bukan kita punya. Jangan pelik. Semua Tuhan dah tunjuk. Orang paling bawah orang tak nampak, rompak penyamun dia nak tarik jadi wali. Kalau dia nak humbankan ulama besar jadi kafir. Ya, Bal'am beritahu banyak alim besar tu. Dia tak nak dihumban jadi kafir. Dia main dengan kehendak Allah Taala. Dia penarik, dia pemberi. Ya. Al-Latif itu nama dia kan, yang maha lemah lembut, penggunaan. Sebab tu kita zikir Al-Latif. Al-Latif, kita musyahadahkan semua yang nampak maujud ni adalah hasil dari dia. Lutfillah, kelemah lembutan Tuhan yang ada depan mata kita, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, zahir batin, semua laut, semua sekali masuk dalam makna lutfillah, kelemah lembutan Tuhan. Al-Latif, Al-Latif. Kita minta Allah buka kan, ya, supaya terpandang nur apa? Nur memandang kehebatan kurniaan Allah Ta'ala. Tidak ada satu benda pun terlepas daripada dia. Ya, nak pandang, nak rasakan. Itu kelazatan dia. Tahu, semua dah tahu. Katanya semua tak punya. Lepas dia nampak dia. Ya, hijab memandang di. Dalam tarikat Naqsyabandiyah, dia penghasilan faid. Ya, limpahan. Itu yang penting. Dan peningkatan derajat adalah berdasarkan persahabatan sohbah dengan syekh. Ya, setengah dia letakkan syekh tu bayangkan dekat kalbi gitu. Ada setengah antara ni, macam-macam di dalam masyayikh-masyayikh perjalanan masing-masing. Ya, dia letakkan sini. Setiasa di pandaham. Ada antara sini, ada macam-macam. Yang penting tu pernah tu, dia nakkan alaqah antara kita dengan dia. Sentiasa dia. Atau membayang, setengah-setengah membayangkan kita sentiasa duduk dalam majlis. Dia kata majlis kita zikir. Kita ambil zikir yang paling lazat, kita zikir ketika tu. Kalau zikir kita shoot zikir sama syekh tu kan. Oh, hilang lain. Yang tu kita bayangkan. Tak mana kita bekerja ke apa, bayangkan benda tu. Kita dengan dia, kena sedap. Walaupun kita tengah buat kerja-kerja luar. Itu antara dapatkan dengan syekh. Kita cari saat-saat yang sedap kita dengan Ta'ala ketika dengan masyayikh. Contohnya dalam majlis zikir lah. Kita tengah zikir dengan syekh tu, rasa satu ya, fight Tuhan tempatkan keselazatan luar biasa, zauk sedap tu. Itu kita bayangkan. Setiap saat kat luar kita bayangkan kita, walaupun jasad kita buat kerja luar, tapi kita berasa kita berada satu majlis dengan syekh. Sentiasa lagi duduk depan dengan dia sedap. Itu tarikan dia ada madan. Dia dia panggil madan. Tadi dia panggil fuyudat. Anwar fuyudat, limpahan dalam. Dan bersahabat dengan syekh hendaklah dilakukan sebagaimana para sahabat berdamping dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting sohbah. Yang betul guru dia tak nak tahu apa kenal muka dia. Kau orang kenal lah, orang kacau dia. Dia nak tunjuk ke jauh lah. Ya. Dalam mengaji tu kau belajar. Duduk mana? Saya ikut belakang guru. Kat mana? Duduk belakang. Duduk di dinding. Padahal tak nampak. Ya. Dia kenal kita lagi rapat
sekurang-kurang kata ulama, bila kita dapat sekurang-kurang dalam doa mursyid guru kita masuk. Allahumma diterbayang kat kita, dikasih kat kita kan, dia doa kita, itu satu besar dah tu. Dia nak. Ini dengan tu untuk berkenal. Masalah. Yang murid naklah bersahabat dengan syekh dia tadi dengan penuh hormat atau kena jaga. Ya. Dihormat macam mana pun, tapi dalam kena jaga. Jangan ada satu detik pun dia kata kita pun jangan tu. Sorry. Takut putus sunnah. Ya. Dengan orang biasa pun kita disuruh pandang orang lebih hebat kita. Ya. Kita kena pandang orang lain dengan aku, dia lebih baik daripada aku. Itu dengan orang lain. Ini dengan syekh ni bertali pula rantaian kita ke atas. Sekurang-kurang pun dia ada apa? Di atas daripada kita. Sanad dia di atas daripada kita. Itu paling kurang. Habis. Kemudian murid naklah bersohbah dengan syekh dengan penuh hormat. Ya. Sekadar mana kuat persahabatan hormat dia dengan syekh, maka dengan kadar itulah cepatnya seorang itu berjalan menaiki tangga peningkatan kesempurnaan ruhaniyah dia. Lagi kuat, jalan Rabitah cukup kuat sebenarnya kan. Sebab Naqsyabandi dah tarekat, sampai orang gelarkan tarekat Rabitah. Ya, sebab Rabitah dia cukup main kuat. Setengah tarekat lain kita tanya ada masalah dia tu. Tapi tak tekan. Naqsyabandi tadi dia tekan. Rabitah mana kuat, jangan putus. Sentiasa kan istihdarkan kita duduk dengan guru itu sentiasa. Atau di depan tu dalam majlis bayanglah. Ya, membayangkan kita berkat. Sebab tu dalam hadis ada tu kan. Khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang Tuhan pilih, terpilih kalangan siapa? Orang yang kamu lihat terbayang dia je kamu ingat tu. Jadi kita sentiasa duduk dalam majlis yang paling sedap kita nak bayang majlis zikir lah. Zikir dengan syekh ketika sangat kita sedap tu kan, orang nanti situ kita bayang. Mana-mana kita terbayang kita dengan dia. Allah jalan. Orang tak tahu. Itu Rabitah tu. Benar. Sudah sekadar mana kuat persohbatan dia, sahabat dia dengan syekh, maka dengan kadar itulah cepat perjalanan seorang itu naik segi kerohanian. Dan keaidah penghasilan faid dalam tariqah ini adalah seperti mana para sahabat menghadiri majlis baginda Rasulullah SAW. Dengan hanya duduk dia bersama-sama menghadiri majlis baginda Rasulullah SAW, berkat dengan hati yang benar dan ikhlas, siddiq, serta mana penuh cinta, itu penting. Ya, kasih cinta ke guru kena kuat. Biarlah hanya sekali, walaupun mana kau sekali pun demi kesan terlebih. Orang yang hadir itu akan mencapai kesempurnaan iman dan pada makam yang tinggi. Begitulah keadaan apabila seorang itu hadir dan berkhidmat dalam majlis di hadrah Naqsyabandiyah dengan hati yang benar dan ikhlas. Orang yang hadir akan dapat merasakan makam syuhud dan irfan yang hanya akan diperoleh setengah mana setelah lama dia menurut tarekat yang lain. Sohbah itu penting. Kadang ikut jalan tapi dia rangkaian dengan guru dia kurang. Tapi dengan guru dia kurang rangkaian. Suka ikut. Dan ni konteks dalaman rahsia ni dia orang kadang dia tak berapa main benda ni. Syabandiyah ni dia tekan konsum. Dan kata setengah akabirin Naqsyabandiyah, tariq kami ni, tariquna ainul haqiqah, ya tariqul sahabat. Jalan kami ni ialah hakikat jalan para sahabat. Apa makna sahabat? Sahabat begitu rapat dengan Nabi SAW. Ada setengah sahabat dia tak jumpa Rasulullah SAW seminggu je, muka dia pucat. Orang kata sakit dah, aku rindu dengan Rasulullah. Itulah macam mana sahabat rindukan Rasulullah SAW, begitulah salik dia kena rindukan dengan mursyid dia. Ya, itu kan ada bau di karen tu kuat. Kemudian satu lagi. Maka bagi seorang murid untuk dia menuju kepada hadrat ilahiyah, hadrat ma'rifat Allah Ta'ala, dia perlu pertama sekali memfanakkan rohnya dan menghadirkan roh syekhnya dalam batin diri. Ini semua kau tak faham payah. Ya. Sehingga kadang-kadang dia berjalan tu dia rasa dia dulu. Dia berjalan tu dia rasa dia aku ni syekh.
tambah gitu kuat sekali. Gerak dia, cakap gaya dia tu, dia dah mempengaruhi. Dia nak kuat tu. Mana fanakan dia tadi dalam rohnya dan menghadirkan roh syekhnya, rohaniah dia dalam batin dirinya. Kerana apa? Syekh itu juga dalam keadaan sama. Syekh dengan syekh atas. Syekh atas dengan syekh atas sampai Rasulullah. Itu dia punya rantai sanad rohani lagi kuat kan. Ya, ini bukan sanad zahir ni. Dikarin dengan dalam lagi tinggi. Inilah bahawa roh syekhnya fana dalam roh kehadiran masyayikh atas. Sehinggalah kepada perhubungan antara roh Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq dan fana dalam kehadiran roh Rasulullah sallallahu rohani Rasulullah SAW. Ada tinggi. Yang paling dekat dan hampir dengan Allah Ta'ala adalah rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dekat dengan mana roh Rasulullah SAW itu roh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu kalau kata ke bawah pula gitu. Ada Rasulullah Sayyidina Abu Bakar turun ke bawah. Sampailah gitu. Benar sentiasa kena takhayul kan, mana dibayangkan. Limpahan nur tu daripada atas sampai kita jangan putus kena bayang. Setiap saat dan itu pancaran melalui sanad rohani kerohanian masyarakat atas ke bawah. Yang kita dengan Tuhan pula, yang kita Rasulullah lain menjadi cerita belakang. Ya, dia punya takhayulkan nur tu daripada Allah Ta'ala sap pada pancaran tu. Dengan Rasulullah pula kita main tiap-tiap lataif Nabi tu tembak kita. Sentiasa. Memang dia main nur dia. Boleh cepat terbuka. Ya, boleh cepat terbuka. Sehingga perhubungan antara syekh dan murid. Dan apabila sempurna murid memfanakkan dirinya dalam kehadiran syekhnya, maka ia sedang bersedia untuk menuju kepada fana dalam kehadiran masyayikh pula. Akan diitulakan fana syekh, ya, fana masyayikh, kemudian fana Rasulullah SAW, kemudian fana dengan Allah Ta'ala. Berlapis akan satu-satu. Ya. Kita tengok ada orang cari-cari dalam ni. Semua kitab orang besar tak nak Syaban kan. Ini termasuk Syaban ni kita tahu tak pernah tengok ni. Dikir ni banyak cara ni kan. Berkaran dia cepat. Dia punya jalan ni hebat-hebat kan. Cara dia nak menarik kerohanian kita cepat. Dan apabila sempurna murid memfanakkan akan diri dalam kehadiran masyayikh dia, seterusnya penat ni hilang lah. Mana kita tak perasan diri kita ingat rapat dengan masyarakat kita, terasa dengan dia sedap. Itu maksudnya. Mudah-mudahan nak faham. Ya. Mana-mana kita rasa kita dengan dia. Dia pula begitu pula dia dengan guru atas. Guru atas sampai Rasulullah. Begitu mana cepat rohani dia naik. Ini kan apa nak masyarakat dia nak jadi syekh. Dia nak jadi syekh punya kacau lah. Dan itulah seterusnya membawa pada murid itu kepada tingkat fana dalam kehadiran kerohanian Rasulullah SAW. Ini fana Rasulullah SAW. Ya. Dan apabila mencapai kesempurnaan memfanakan diri dalam kehadiran kerohanian Rasulullah SAW, maka bermulalah fana di kehadiran Allah Ta'ala. Ya. Habis itu. Kemudian asas sebagai tariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad.